Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Dia menjadikan kita dan menjadikan keperluan kita untuk hidup di dunia ni. Dan Dia juga bagi agama untuk menjadi tujuan atau maksud hidup kita, supaya kita tinggalkan dunia ni dalam keadaan disukai oleh Dia, dirahmati dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ada dua beza antara keperluan dengan tujuan, maksud. Dan Allah tak bagi tahu maksud tujuan tu untuk dapat keperluan, tapi maksud tujuan ialah Allah. Jadikanlah aku, kata Allah, maksud. Jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasih, tujuan. Jadi untuk kita duduk dalam dunia ni, Allah buat keperluan, makan, minum. Tapi sudah disalah kebalikkan. Tujuan tak ada, ditukar jadi makan, minum, macam Yazid. Mana dia tahu ni dulu? Sesesatnya. Dari jadikan Allah maksud yang dicintai, jadi dia jadikan isteri, cari makan, minum, seronok. Aduh. Tapi dia tak pernah tahu yang dia tu tak betul, dan tak ada siapa pun. Dia pun tak ada buat usaha, dia ikut tak ada nak buat usaha dakwah. Orang dakwah jumpa dia diam, dia dengar. Dia hanya nak datang kepada dakwah ni bila dia dah tua. Dia rasa dia perlu jadi betul lah, supaya anak-anak dia nanti juga jadi betul. Dia pun sayang anak kan. Bini dia tak suka. Bini kita jangan buat, jangan. Dia buat sekejap, lepas tu bini dia jangan. Dia ikutlah cakap bini dia. Sebab bini yang maksud hidup dia nak buat bini anak sayang kan, bukan Allah. Dia ikutlah. Dia tak datang. Kenapa dia ikut bini dia? Bini dia tak suruh dia buat usaha dakwah. Dia tak tahu agama. Pertama dia sayang bini dia, dia ikutlah cakap dia. Tak datanglah. Banyak juga orang jumpa dia waktu dia tak datang. Saya tak ada nak jumpa dia, sikit je. Lama Allah buat bini dia ada baik dengan perempuan pejabat dia, yang suami dia juga buat usaha ni. Cerita kat dia agaknya, dan bagi dia begitu. Lama-lama bini dia hantar ke masjid. Baru dia start balik buat usaha dakwah. Jadi dia sebenarnya buat usaha dakwah ni bukan kerana perintah Allah. Kalau dia buat kerana perintah Allah, bini dia ajak, dia tak nak. Jadi dia datang usaha ni kerana bini suruh. Dia tak buat usaha ni kerana bini dia suruh. Jadi Tuhan dia waktu tu bini dia, dan sampai hari ni. Jadi walaupun dia semayang, dia puasa, dia buat dakwah, tapi dalam kecil hati dia nak sukakan bini. Sebab bini tak pelak. Jadi rawatan untuk dia lah supaya dia ceraikanlah bini tu. Bukan sebab bini tu tak bagus.
Sebab dia yang tak bagus. Telah salah maksud. Sebab tak belajar, tak ada dengar, tak ada nak usaha, nak tahu apa, siapa yang buat aku ni. Tak pernah Yazid tanya. Dia ingat dia jadi sendiri. Jadi dia tak pernah tanya. Dia ingat dia jadi sendiri. Dia pun sendirilah buat maksud. Maksud aku nak gembirakan hidup sejahtera keluarga, isteri, anak. Aku mau seronok, dia kata bahagia lah. Jadi untuk bahagia ni, tiap-tiap weekend habiskan masa dengan keluarga, dengan family yang lain, keluarga lain, berkumpul, buat masak-masak, makan-makan. Tak habis di rumah, di kebun, tak habis di kebun, di mana? Di air terjun. Weekend habis. Hari Senin start kerja. Hantar bini kerja, ambil bini balik kerja. Itu dah kerja ni. Habis waktu. Sampai nak hampir 40 tahun. 40 tahun lebih. Jadi kebanyakan orang di dunia ni macam ni lah. Malah teruk lagi, bukan dia nak ni, dia nak buat bini dia sebenarnya nak buat dia suka. Dia tak ada nak buat bini dia suka, anak tak ada. Dia suka. Macam Rashidi. Ini lebih buruk lagi. Satu nak buat bini suka, ada juga nak fikir orang lain suka. Ini tak, diri suka. Semua orang dia tak suka. Asal dia ada dapat kepentingan, dia suka. Orang buat baik kat dia pun dia tak suka. Kenapa? Maksud hidup dia suka diri. Jadi manusia paling buruk kat dunia ni yang jadikan menyukakan diri dia sebagai matlamat dia. Dia ni boleh curi, boleh bunuh orang, boleh buat keburukan pada orang lain. Orang buat baik kat dia pun dia tak ada nak suka. Asal aku dapat faedah. Itulah dia Rashidi. Sufyan pun sama saya. Dia tak ada cinta siapa pun. Teruk. Orang macam ni lagi banyak kat dunia. Tak, dia buat maksud hidup dia menyukakan diri. Anak tak ada, bini tak ada. Dia anak tak kisah dia. Bini pun tak kisah. Apa mah, dia kahwin dia tahu subuh, tu je. Anak tak ada. Ini huru-hara lah dunia. Orang buat baik kat dia pun dia tak buat baik kat orang. Jadi orang buruk macam ni, dia dah tak jadi manusia sebenarnya. Menyukakan diri ni, dia dah jadi haiwan. Orang macam Yazid ni menyukakan bini, anak, ramai juga. Tak ada seorang pun yang nak menyukakan dari dunia ni. Sampailah saya bagi tahu, maksud hidup kita ni ialah menyukakan Allah, menjadi kekasih Allah. Baru tahu baru. Menyukakan bini dah lama dah. Menyukakan diri dah lama. Nak keluar, kita suruh kamu kena buat ni. Tak boleh. Masih nak menyukakan diri. Jadi sebab itu iman tak naik. Kita tak mau berhijrah dengan menghilangkan semua cinta. Tak boleh nak hijrah lah. Nampak hijrah. Nampak macam Yazid ni berhijrah. Tapi tak hijrah. Sebab hati dia tak berhijrah. Rashidi pun tak berhijrah juga. Sufyan pun tak berhijrah. Yang berhijrah pertama nak dibuat dari mencintai yang lain pada Allah kepada mencintai Allah. Bukan daripada tak semayang keluar semayang. Orang kalau ingat dia dah tak, dia dulu tak semayang, dia dah berhijrah. Macam Rashidi ingat dia dah berhijrah. Dulu dia semayang, tapi sekarang dia semayang masjid berjemaah. Yazid pun dia ingat dia berhijrah, tapi hijrah tu bukan yang pertama Allah mahu kita hijrah. Yang pertama Allah mahu kita hijrah dari mencintai lain daripada Allah kepada Allah. Itu tak dia, tak mahu. Macam Penny, dia tak mahu hijrah tu. Dia kekal, dia nak sembahyang tapi kekal mencintai bini anak, melebihi Allah.
So hiduplah kat dunia dengan keadaan amal tak ada diterima. Bersemayang lah, ini kumpulan orang yang diterima hanya yang jadikan maksud hidupnya dan berusaha ke arah tu, sedia mati untuk capai maksud Allah sebagai kasih. Sebab itu yang Allah bagi tahu sebagai maksud. Siapa yang mau maksud dia, keperluan dia, cari keperluan umum manusia seluruh dunia, cari keperluan kerja. Hanzalah kerja kuat sebab dia ada keperluan. Nak cari duit, simpan, nak kahwin. Kahwin tu keperluan, bukannya maksud. Nak dapat bersetubuh tu keperluan, dia bukan maksud. Nak dapat makan tu keperluan, dia bukan maksud. Minum, ada rumah, ada kereta, itu keperluan, bukan maksud. Jadi macam Samad mementingkan keperluan, jadikan maksud, bukan salah. Kesalahan inilah buat kehidupan manusia rosak. Tak pernah bahagia sampai ke akhir hayat, ke hujung nyawa. Kenapa tak bahagia sampai ke hujung nyawa? Sebab maksud sudah silap. Dari Allah menjadi maksud, membuat Allah suka kepada memenuhkan keperluan. Menyukakan diri lah, lebih kurang menyukakan anak, bini. Keperluan tu bukan untuk kita je, untuk anak, bini. Macam Yazid, dia juga sayang anak dia, bini dia. Kerja lah. Rashidi tak. Rashidi dia mencintai diri dia. Jadi orang macam ni dia tak adalah nak menyukai orang yang dicintai oleh Allah. Macam mana pula dia mau mencintai orang yang dicintai oleh Allah? Dia tak, bukan maksud dia mencintai Allah. Kan? Orang yang menjadikan maksud dia Allah adalah maksud, Allah adalah matlamat, Allah adalah kasih, dia tentulah akan sayang, kasih, cinta pada orang yang dicintai oleh kekasih dia, iaitu Allah. Sebab itu kamu semua tak ada yang mencintai saya, suka saya pun tidak. Sebab Allah tidak jadi kekasih kamu. Kekasih kamu selain Allah, itu tanda dia. Sama ada diri kamu atau bini, anak, mak, bapa, atau apalah. Macam Hanzalah, mak dia sekarang. Lepas dia dah kahwin, mak tinggal bini. Lepas dapat anak, bini tinggal anak. Ada orang macam tu. Lepas tu tak ada dah. Rashidi ada anak pun dia tak cinta dia. Dia cinta diri dia. Dia kahwin bukan dia cinta kat perempuan tu, dia nak tempat melabur untuk buat bersubuh. Itu je. Alangkah buruknya orang tu. Bini dia menyerah badan dia. Bini dia cinta, kalau tidak dia tak nak bagi. Tapi Rashidi memasukkan kemaluannya hanya memuaskan nafsu. Inilah dia. Sekarang dia dah tua. Dia dah tak boleh lagi bersubuh seperti dulu. Jadi sekarang dia punya menyukai diri tu dah kurang sikit lah. Tu dia jadi lebih lagi tertekan lah. Tak ada yang menggembirakan dia sangat. Dah lah duit tak ada, bertubuh pun tak boleh. Jadilah makin tua makin malang. Jadi kenapa kita malang? Sebab kita silap. Jalan kita ikut tak betul. Kita kalau maksud dah silap, jalan tak boleh betul. Hari ni orang semua silap jalan sebab maksud tak betul. Kita kata suruh pergi Kuala Lumpur, dia suruh pergi Taiping. Takkan pula pergi Kuala Lumpur tapi tukar Taiping. Jalan mesti lain. Jalan ke Taiping nampak gunung semua. Jalan ke Johor Bahru lain lah. Jadi pertama, maksud memang betul. Yang ini orang semua dunia ni tak tahu. Cuba tanya. Yang biasanya nak hidup saya punya tahun ni, saya ada rumah baru, kereta baru,
Tahun depan saya ada 2 kereta, saya ada 2 rumah, dia lah. Dia punya jalan. Jalan dia ikut cari benda. Kerana benda menyukakan diri dia. Atau menyukakan anak dia, bini dia. Macam Yazid. Yazid menyukakan anak bini, rumah pun dia tak ada. Nah, bila disalah maksud, rumah yang dia anggap nak menyukakan bini pun dapat. Terpaksa duduk rumah bini dia, rumah kamar bini dia, rumah mak bini dia, bapa. Apa yang maksud Yazid dulu tu, nak menyukakan bini tu tercapai? Tercapai ke tidak? You see? Dah lah salah, tercapai pun tidak, last masuk neraka. Malang tak? Kerana apa? Maksud silap. Banyak kali dah cakap, tak nak juga tukar maksud. Masih lagi kekal dengan maksud dunia. Jadi apa berlaku, jalan memang tak boleh betul lah. Takkan orang nak tarik awak ikut jalan tu, awak sendirilah. Ya. Ini orang yang mau cari dunia, dia tak semayang subuh ni. Yang menyukakan diri nak masuk syurga, selamat neraka, yang takut ni, dia semayang. Itu menyukakan diri tu kalau bersemayang untuk dapat syurga. Ada macam Rasidi ni, dia bersemayang untuk masuk syurga, menyukakan diri dia. Orang yang beramal untuk masuk syurga, selamat neraka, menyukakan diri. Dia yang menyukakan Allah, dia tak ada nak masuk syurga, semayang. Menyukakan dia. Dan semayang dia buat apa saja dia buat. Dia bangun malam, dia baca Quran, nak buat dia suka. Itu jalan dia. Ini pendi Allah tak suka. Takkan dia nak bangun malam nak sukakan Allah. Dia bangun malamnya untuk sukakan diri dia. Dia nak masuk syurga. Siapa yang beribadah untuk masuk syurga, dia tak ikhlas, selamat dari neraka. Walaupun nampak agama, dia agama ni. Tapi kenapa awak buat untuk masuk syurga? Boleh ke semayang tu masukkan awak dalam syurga? Tak. Boleh masuk kamu dalam syurga tu, Allah bukan amal kamu. Jadi nyata sangat kamu buat tu bukan untuk sukakan Allah, sukakan diri. Jadi bila sukakan diri, Allah tak terima lah, penat lah. Kalau semayang tahajud, sukakan diri ni 2 rakaat kata Rasul. Berapa rakaat kat sini? 2 minit lebih kurang. Sebab dia suka tidur ni, tapi kerana nak syurga dan dengar sikit ceramah saya, buatlah. Bila dah lama saya tak cakap, tahajud tinggal. Lama tak buat dah. Bila diingat aja, buat. Itu maknanya bersemangat aja tu. Itu bersemangat. Kalau beriman punya, tak, istiqamah. Itu sebab Allah bagi tahu, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Dia bukan tahajud, lama dah tak buat. Baca Quran, lama dah tak buat. Dulu waktu saya banyak buat. Kalau gas ni tak ada hari-hari bayan, suruh bagi agak pun tak buat. Semangat tak ada, nak buat apa buat. Bila semangat ada apa buat. Lama tak ada semangat, mati. Jadi yang bila jadi yang bagi semangat tu mati, tak bersemangat semua lah. Bila Nabi SAW mati, sahabat pun tinggal kerja dakwah. Apa lagi kamu? Kamu nampak sekarang ni macam bila saya mati, kamu akan terus buat usaha? Tak. Sebab kamu belum sampai tahap Allah maksud. Kamu baru kena diberi ini semua. Iman tak ada.
Jadi kalau saya mati, memang mati lah. Walaupun dah diajar semua, ditunjuk, tapi tak boleh. Sebab itulah bapa yang mulia, selagi kita tidak dapat iman yang betul, dalam hati kita tu Allah, kita takkan ada istiqamah. Sebab itu dia bagi tahu, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Mereka inilah yang Allah bagi tahu. Bila Allah bagi tahu summa istaqamu tu, makna dia berkata Allah tu pemelihara, bukan mulut dia. Kalau mulut dia tak istiqamah, macam Hanzalah kan. Ada masa dia kuat dari tahajud, lama-lama ada tahajud Hanzalah, dah tak ada. Ada 2 base semalam buat. Sekarang saya mentafsir surah Muzammil, saya bagi sikit, bagi ingat balik. Rupanya Allah sangat, kata Azri, Allah sangat bagi perhatian. Padahal dah lama dah saya cakap tentang tahajud ni Allah bagi ni. Tahajud ni, salat malam ni, dia macam dengan gas ni, dia macam 2 sayap. 2 sayap mana boleh kita 1 sayap aja. Tapi bukanlah kita buat tu untuk dapat iman kuat, untuk sukakan Allah. Ada. Jadi kata Allah, mereka yang bangun malam ni, dia begitu kuat kesan dia kepada roh dia, dan membuatkan percakapan dia menjadi lebih kuat dan benar. Orang yang salat malam, kita tak buat untuk itu, tapi itu kesan dia. Orang yang bersalat malam yang diterima lah. Yang salat malam tak diterima macam Rashidi, sama ya. Pertama salat dia tak diterima, salat malam dia pun tak diterima kan. Mengigau juga, macam sembahyang 5 waktu pun mengigau, tahajud pun mengigau. Itu tak ada janji atas tahajud tu. Dia janji atas tahajud yang benar, iaitu Allah kata perkataan dia akan lebih firm, lebih kukuh dan kuat. Jadi orang yang tak tahajud diterima dan tak semayang tahajud ni, dia punya cakap lara, tak ada ni, tak ada benda betul. Jadi untuk roh ni, ibadah kuat malam dan juga gas lah. Jadi kita buat ni supaya kita bekerja siangnya, berdoa malamnya. Ini 2 perkara yang tak boleh dipisahkan, antara usaha dan doa. Dia dua ni. Kita nak jadi kekasih Allah, kita mau yakin kuat pada Allah, kita mau kalimah masuk dalam hati. Kita tak boleh kerja je, sebab kerja tu tak boleh bagi iman. Allah bagi iman. Jadi mesti kena bangun malam. Kalau betul-betul kita percaya tiada yang bagi iman melainkan Allah. Jadi Allah sangat gembira melihat orang yang bangun malam ni kan. Sehingga kan Allah tanya malaikat, dia bangun ni sebab apa? Dia ada perempuan, bini cantik yang memeluk dia, lebih bersetubuh dengan dia, bermain dengan dia waktu tu, benda yang mengasyikkan. Tapi dia tinggalkan. Allah bukan mengagumi, Allah menghargai tu, dan tanya mereka. Sebab dia buat untuk menyukakan Allah, dia boleh sukakan diri dia terus sampai pagi, tak payah tahajud, tak payah subuh, dia pilih. Itu. So Allah menghargai lah. Sebab apa? Tidur ni, waktu yang manusia malam ni digunakan untuk rehat. Bangun pula, mengorbankan rehat dia untuk bersalat kepada Allah. Macam Sufyan, dia tak ada tahajud, umur dah dekat 40 lebih, tak lama 50.
Dia tak tahu lagi tu kehendak Allah. Dia tak tahu. Yang dia tahu kehendak dia je lah. Sufyan ada sikit mau kehendak anak dia saja. Nak tengok apa anak dia nak. Itulah. Baik sikit tu Rashidi. Sekarang dia nak bini. Peluang dia. Itu kamu senyum. Itu keperluan bukan maksud. Tak ada keperluan pun tak apa. Tapi maksud tak boleh silap. Sibuk waktu untuk memenuhkan keperluan dianggap sebagai kejayaan. Orang yang dapat duit banyak, bisnes jalan lancar, mereka yang kerja pun menjadi, dianggap sebagai berjaya lah. Berjaya apa? Berjaya mengumpulkan keperluan. Lepas tu bukan dia boleh guna semua duit tu untuk keperluan dia, yang mana Allah SWT yang menentukan dia. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, sama ada dia boleh bersetubuh ke tidak ke, sama ada dia boleh ada kereta ke. Semua Allah yang tentukan. Kadang tak boleh walaupun mempunyai duit banyak. Tapi orang menganggap yang ada duit banyak ni berjaya. Maka disenaraikanlah nama orang paling kaya kat dunia. Tak habis-habis. Orang paling kaya di Malaysia, orang Melayu paling kaya, orang Islam paling kaya, wanita paling kaya, wanita Islam. Habis itu je kerja. Tapi Yazid nak juga paling kaya, tapi dia tak ada. Jadi malah nak cerita dia pandang rendah lah kat orang tu. Dia, sebenarnya dia sama, ya nak kaya. Jadi tak payahlah Yazid mengeluh. Kau pun sama. Kalau Allah bagi jalan tu, tinggal kerja dakwah ni. Orang tu semua jadi kaya. Allah buat dia orang kaya, bukannya dia orang punya usaha. Allah duga dia. Jadi manusia dalam dunia ni dia jadi kaya, ada duit. Sekarang Baby Shima dengan menyanyi lagu Ikatan Kekasih. Juta orang dengar. Lagu sedap. Nampak pasangan serasi. Income pun bertambah, kata Mesran. Itu semua jalan untuk kaya. Kaya tu bukan dia berjaya, untuk diduga. Nah, begitulah orang buat bisnes lain menjadi. Allah bagi kaya, bukan berjaya. Dianggap berjaya, bukan berjaya. Diduga, untuk diduga, untuk dilihat. Kita ni dengan apa yang Allah bagi tu bersyukur tak? Bersyukur maknanya tak perintah Allah. Kita ni menggunakan nikmat tu hanya untuk memuaskan nafsu ataupun untuk menambah taat pada Allah. Usually tak lah. Kalau diberi duit banyak pada Yazid ni, apa agak-agak lah dia boleh tengok gaya dia. Dia bertambah taat ke bertambah ingkar? Yazid sendiri boleh jawab. Kan? Cubalah sikit-sikit Allah bagi, tengok mana. Dia mula bawa jalan-jalan bini dia. Sejak Langkawi ke, mana Yazid pergi? Ada duit. Untuk apa? Menyukakan bini dia. Jadi orang yang tak menyukakan Allah, menyukakan bini, jalan dia bila banyak duit mestilah makan-makan, berjalan, tukar rumah, dari lama jadi baru, kereta buruk jadi baru. Itu semua menyukakan diri lah. Itu makna dah gagal. Macam Sufyan, dia gagal. Tapi Sufyan tak anggap dia gagal, dia kata berjaya. Saya kaya, berjaya. Cara Rashidi dia. Slogan pun dah salah. Dah ikut slogan orang-orang kafir. Jadi macam mana jalan nak betul? Jadi sekarang ni dah lama saya cakap ni, bayan ni saya dah cakap. Pertama sekali maksud kena betul. Baru jalan boleh ikut. Kalau kita tahu jalan betul, maksud tak betul, tak boleh ikut jalan betul tu. Maksud menyukakan bini, anak menyukakan diri,
bukan nak jadi kekasih Allah macam Azri. Tinggalkan baling, datang sini nak cari kerja. Kak baling dah tak ada peluang lagi jadi petani. Nak cari kerja tu nak cari duit. Duit tu untuk apa? Untuk benda. Benda tu untuk apa? Menyukakan dia lah, dan keluarga dia. Jadi dia pun fikir selama bila aku nak ikut Amir Sab ni. Lama tiba-tiba satu hari, tiba sampai saya tahu dia hilang. Tengok mana Azri hilang. Dah ada kerja baru, ada bisnes tak apa-apa. Sebab maksud tu tak bertukar. Kalau duduk sini, maksud tu tak bertukar. Maksud hidup tu nak jadi kasih Allah tu tak ada. Cakap pun tak ada. Takut nak jadi kekasih Allah. Lebih-lebih lagi dengar hadis palsu. Kalau kamu, aku sahabat, aku cinta kau ya Rasulullah. Aku cinta kau. Nabi salam bagi tu. Kalau kau cinta, kau tunggulah. Kesusahan datang mengalir. Jadi ditafsir macam tu. Dia bukan bila kita mau mencintai Allah, mencintai Rasul, dugaan akan datang. Mencurah-curah dugaan, bukan kesusahan. Ialah kesusahan, kesenangan. Dugaan bertambah. Orang yang nak jadi kekasih Allah mestilah melalui dugaan, bukan kesusahan. Dugaan tu untuk tengok dia betul-betul nak Allah ke tidak. Atau nak Allah tu kat situ je. Duga habis dah. Dah cancel dah nak Allah dah. Ada. Tapi Allah buat. Dia duga. Tetap juga dia istiqamah kan. Macam Azri ni. Kalau dia diduga, terus dia lari. Dulu dia dah lari dah. Lari tinggalkan saya 8-10 tahun. Jadi tak mungkin, tak heran lah kalau dia lari lagi sekali. Sebab maksud tak ditukar. Tahu tak tuan? Pendi tak tukar maksud dia. Maksud hidup dia tak tukar. Tuan-tuan yang mulia, maksud hidup kita bukan mau jadi kaya. Bukan penuhkan keperluan. Maksud hidup kita nak sukakan Allah. Faham tak? Nak sampai kita jadi kekasih Allah. Jalan dia Muhammad SAW. Bukan buat gas saja, tapi jalan tu memanglah buat gas, mengajak masuk Allah dengan cara dia, cara Muhammad SAW. Bukan dengan cara sendiri macam Sufyan. Sufyan dia buat kerja dia sama kita kan, tapi yang kena korban tu dia tak nak. Jadi mana boleh macam Zaid Rashidi yang korban tu dia tak, korban diri dia tu. Kalau dimarahi buat gas apa semua, dia kena tunduk, dia kena kata saya tak ada apa, tak nak. Ceraikan bini tu tak nak. Jadi macam mana kerja tu boleh mendatangkan kesan? Kalau Allah dah masuk dalam hati, malam senang bangun. Sebab yelah, takkan tidur dengan Allah, tidur lagi kita cinta tak? Orang kekasih Allah ni cinta Allah lagi daripada tidur, daripada bini. Orang yang tidur sampai subuh ni, orang yang cinta tidur lebih daripada segalanya. Tuan-tuan bapa sekalian, kehidupan dunia sebentar je. Tuan-tuan pun tengok, ada tiba-tiba orang kita dengar orang tu mati. Baru muda lagi. Baru ni kat YouTube tu tukar ada satu budak. Dia kenal saya. Mok betul. Dia buat tabligh. Jadi mutawif. Dia selalu pergi bawa orang pergi umrah. Itulah kerja dia. Allah tergambar innalillah. Saya ingat tak 30 lebih saya umur dia. Dia dulu belajar dekat Universiti Sains Islam. Gemuk tu.
Banyak yang gemuk-gemuk ni tiba-tiba mati tau. Dia kata tak ada apa, tak ada apa. Asal tu kat Jakarta tu karkun, dia pun besar badan. I said, you have any sickness? No. Tiba mati. Boceh tu, gemuk. Tiba mati ya. Macam Sufian ni, dia gemuk kan. Tiba-tiba boleh mati. Kalau Sufian dia ambil nyawa, siapa boleh beritahu Allah jangan tarik nyawa dia, bagi dia hidup lagi? Ada? Kalau Sufian ditarik nyawa, dia sendiri tak boleh tahan. Dia tak boleh bagi tahu, wahai Allah, saya belum lagi. Tapi bolehkah dia buat apa-apa? Tak boleh. Kita doakan. Jadi bila kita mati tiba-tiba ni, sebab kita tak nak buat kerja ni dengan betul. Kita tak mau keluar 4 bulan, kita tak mau berkorban. Kita ingat nak hidup lama dalam dunia ni. Keinginan kita nak hidup lama ni tak boleh, dia dah tentu dah masa. Lebih-lebih lagi kita tak buat kerja yang Allah suka. Untuk apa Allah nak lamakan kita kat dunia ni? Ya. Nabi SAW tu pun 63 tahun. Nak ambil nyawa dia, malaikat tanya, kamu nak meninggal ke atau kamu nak panjang umur ni? Orang mulia macam tu adalah Allah nak tanya. Kamu nak? Allah tanya. Itu pun Nabi pun tak boleh jawab. Bagi tahu kata Allah, aku rindu kat dia. Dan Allah tahulah, Nabi tahulah Allah mau dia mati. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala maksud matlamat dan kekasih. Kita mau, ini hadis qudsi. Ini kan saya cakap, jadikanlah aku, maksud kata, jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasih. Kamu dapat aku, kamu dapat semua. Kamu hilang aku, kamu hilang segala. Perkataan ini sangat benar. Fikirlah. Kalau masih tak nak lagi, maka terimalah padahnya di akhirat nanti. Melolonglah sendiri. Tak ada siapa boleh dengar. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh bantu. Waktu tu barulah menyesal. Kalaulah sekiranya aku ikut ambil sab dulu, aku tak jadi begini. Tapi tak boleh guna, tak ada guna lah. Di dunia ni juga mau ikut. Bukan dah nak mati, dah masuk neraka. Kita mau jadikan Allah sebagai maksud. Kita mau ikut jalan Muhammad. Muhammad tu jalan. Dan Allah bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Buat kerja dakwah ni. Siang hari, malam, tahajud. Baca Quran. Banyak berbelanja di jalan Allah. Jaga sembahyang berjemaah. 5 perkara. Tiap-tiap hari mau buat. Gas mau buat. Tahajud mau buat. Sembahyang berjemaah mau buat. Baca Quran mau buat. Sedekah. Belanja jalan Allah mau buat. Ini perkara tak boleh buat sekali-sekala. Mau buat selalu. Okey.